Kita dalam satu majlis yang ringkas, tetapi bagi saya dia besar maknanya kepada semua orang kampung ya, yang merupakan peserta Felkra di kawasan Ulu Hyo ni dan juga Pondoi, kerana tanah kawasan Felkra Ulu Hyo dan Pondoi ini merupakan satu kawasan, bukan kawasan pemulihan tanah-tanah terbiar, tetapi adalah merupakan kawasan tanah yang dibagi oleh kerajaan negeri kepada Felkra untuk dijadikan sebagai kawasan pertambahan kepada mereka-mereka yang tidak ada tanah dan juga pemilikan tanah. Di samping untuk mempertingkatkan pendapatan orang kampung. Jadi dia Felkra dan juga Risda kadang-kadang ada kawasan yang pemulihan ya. Ini kawasan tanah yang dibuka oleh kerajaan dan diurus oleh Felkra, iaitu satu agensi kerajaan yang ditubuhkan untuk tujuan sebegini. Datuk, tadi nasihat Datuk sikit berkaitan dengan waris warisan tanah tersebut. Mungkin ada macam-macam masalah, bukan Felkra saja, tapi tanah-tanah adat dan yang lain kan, yang mana pemilik tanah dah tak ada lagi. Bila tak ada lagi, dia banyak waris. Kalau anak-anak dia ramai 7 ke 10 orang ke, tambah pula kadang-kadang atuk dia tak ada, bapa pun tak ada, ataupun waris pun tak ada, tinggal cucunya lagi rumit. Jadi saya sarankan supaya masalah ini dapat kita atasi. Bila ada kes-kes kematian seperti ini, waris segera mengambil orang kata kuasa, ambil kuasa tanah, bawa pergi ke pejabat tanah yang berhampiran, di daerah berhampiran ataupun di tanah tempat itu sendiri, buat bicara kuasa tanah. Semua waris mesti hadir dan bagilah kuasa kepada sesiapa yang kita rasakan layak antara adik-beradik ataupun waris tersebut untuk dinamakan sebagai pemilik kepada tanah tersebut. Kerana apa yang disebut oleh yang berbahagia Datuk Ramli, CEO Felkra tadi, di Felkra sendiri banyak ni duit-duit dividen ini yang tak dapat nak diagihkan kepada pemilik kerana pemilik tanah tersebut dah tak ada dan waris-waris tidak pernah mengambil peduli untuk mengambil kuasa pemilikan tanah tersebut. Jadi duit ini terkumpul di dalam Felda dan Felkra terpaksa berbuat begitu kerana kita tak boleh membagi sewenang-wenangnya kepada mereka-mereka yang datang yang cuba untuk klaim duit tersebut ya. Melainkan pemilikan itu dah disahkan sendiri oleh pejabat tanah ataupun kerajaan negeri. Datuk kata tadi penjualan tanah tu kerajaan negeri dah orang kata bekukan dari segi penjualan. Saya bukan kata bekukan, tetapi sebarang bentuk tanah seperti tanah pinggir dan juga kawasan-kawasan di kawasan macam di daerah Seremban dan Port Dickson, kita mau melihat supaya tanah-tanah pinggir dan juga tanah-tanah seperti ada di pinggir-pinggir bandar ini, khususnya kepunyaan Bumiputera ya, kita perlu lihat dan kerajaan akan memerhatikan perkara ini. Kita tak boleh lepas tangan. Kerajaan tak boleh lepas tangan kerana lepas tangan tanah ni nanti akan terjual, tergadai begitu saja. Saya bukan kata saya anti kepada penjualan tanah, saya tak suka jual tanah, tapi kalau nak jual pun kita mau lihat supaya dia dibagikan ataupun dijual kepada mereka yang benar-benar mempunyai apa orang kata daya maju, kepada syarikat yang mempunyai sumber keuangan yang mantap. Bolehlah jumpa dengan kerajaan negeri ya, kalau didatangi oleh siapa-siapa, jumpa. Kerana macam-macam ni tanah di Seremban ni sekarang dia dah jadi macam tanah yang diperhatikan oleh banyak orang. Dan jadi kita tak mahu nanti ada tuan-tuan punya tanah, terutamanya orang tua-tua kan, orang yang tua didatangi broker bagi duit, ni 10% sign, tak tahu sign apa-apa, terus rupanya sign memberi hak kuasa dan tanah tersebut digadai. Bila tanah tergadai, dia apa peduli, dia modalnya 10%, dia gadai kat bank dapat lagi 50-60%, dia dah untung. Lepas tu tanah tu tergadai begitu, terlelong begitu saja. Ini kita tak mahu kan. Banyak ni terjadi ini di kawasan lain, bukan di Negeri Sembilan tapi di negeri lain, yang mana tanah-tanah sebegini, rancangan tanah sebegini, akhirnya peneroka ataupun pemilik tanah teraniaya dan sampai sekarang ada dah berpuluh tahun. Saya tak perlu cakap di mana kan, tapi sendiri tahu kan di kawasan mana yang pemilik tanah akhirnya kecewa dan tanah mereka terlelong begitu saja.